Kita berbeza politik, tapi bukan soal berbeza akidah. Tapi kalau sampai jadi macam disik, siapa yang pangkah PAS masuk syurga, yang pangkah Barisan Nasional, yang pangkah PN, PH dan sebagainya ni masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Dr. Azizan selaku moderator pada malam ini. Terima kasih kepada Datuk Dr. Mujahid Yang Berhormat tahniah kerana dilantik sebagai senator. Pada malam ini kita membicarakan satu tajuk yang sangat besar, dan tajuk ini kalau disilap salah tafsirkan dia menjadi sangat sensitif kepada masyarakat. Sebab kita membicarakan soal Melayu, kita membicarakan soal Islam, dan kita membicarakan soal yang berkaitan dengan kepercayaan dan sebagainya. Kita membicarakan soal yang sehingga sampai menyebabkan ini yang menjadikan dua imam ni. Ini yang menjadikan makanan sembelihan yang dia tak sah ni. Tapi kalau kita pergi market, Prof, kalau kita pergi di market, yang jual ayam, potong ayam di market tu banyakkannya ialah Bangla. Kalau diukurlah kerana partinya sah tak sah ayam di sembelih tu, maka Bangla ni bukan dia parti apa pun. Dia parti daripada di sana dia dengan di tempat Bangladeshnya, untuk apa parti yang mereka dokong. Tapi masalah kita ni terlampau menghambat sehingga sampai terpaksa imam jadi dua orang. Saya punya pengalaman yang sangat unik waktu pelahaya kecil, waktu saya selepas saja dilantik sebagai menteri, waktu pelahaya kebetulan PRK di apa pasir di Pulau Pinang, Matang Pasiang, akibat kematian wakil rakyat daripada PAS. So kebetulan pilihan raya kecil itu dibuat di dalam bulan Ramadan. Betul. Bulan Ramadan. Ya. Jadi satu masjid kita pergi untuk nak bersemayang tarawih di situ. Sebab kebetulan di kawasan yang berdekatan tu akan diadakan ceramah untuk PRK. Jadi saya pergi semayang di situ, dan ialah oleh kerana mungkin barangkali imamnya dan sebagainya, dia minta untuk saya mengimamkan semayang tersebut. Tapi dalam masa yang sama, this is my true own experience, ada satu lagi imam di koridor pada hari dan malam yang sama semayang tarawih. Jadi Profesor, saya fikir mungkin barangkali imam pun mengambil langkah yang betul. Dia mengimamkan solat Isyak. Jadi solat Isyak tu satu imam. Tetapi waktu semayang tarawih sudah jadi dua imam di koridor satu imam. Yang saya tahulah imamnya itu kerana berdasarkan kepada baju dan warna baju yang dia pakai, serban dan warna serban yang dia pakai. Jadi Dr. Azizan, ya, saya melihat ini satu suasana yang sebenarnya sangat tidak baik untuk kita dan sangat memecahkan di kalangan umat Islam. Dan saya melihat bahawa ini kebetulan Prof beritahu kata ni, yang tak pernah kita jangkakan, dulu lawan sekarang kawan. Itu istilahnya. Tapi istilah Kedah tambah sikit, kalih bagi sama. Kalih bagi sama ialah pasal kita sekarang di Kedah, PH adalah pembangkang dan sebelah PN adalah kerajaan. Jadi bila di pusat lain, di negeri lain, dia jadi tak berapa nak cantik. Jadi kalau apam balik itu pun dia kena bagi sama-sama. Belah sini pun sama, masak elok. Dia kata ikan kalau kita goreng sebelah tu bagi kalih bagi sama, bagi elok kan. Jadi baru masak ikan tu dapat makan dengan sedap. Sebab kalau sebelah tak masak, sebelah masak pun tak sedap juga. Ataupun kalau sebelah hangit, sebelah tak ni sedang molek pun tak elok juga. Kena kalih bagi sama-sama supaya masak elok. Jadi saya kempen sikit lah untuk orang Kedah nak ni. Tapi saya nak beritahu, walaupun dulu lawan, tetapi saya dah ingat lagi, masih ingat waktu PRU yang ke-14 kita kalah, Barisan Nasional kalah. Yang Berhormat Dr. Mujahid jemput pergi ke pejabat, majlis serah menyerah jawatan. Padahal pada waktu tu saya disiasat oleh pelbagai pihak dah. SPRM panggil, Bukit Aman panggil, dengan lembaga hasil panggil, nak tanya macam-macam ni. Tapi saya menghormati Dr. Mujahid untuk pergi ke pejabat, majlis serah menyerah jawatan,
dan memang kita tak ada jawatan pun dah. Di bahagian pun dah kalah, di parlimen pun dah kalah, di sini dah bukan kerajaan. Tapi saya nak bayangkan, inilah model yang sepatutnya kita bawa. Kita berbeza politik, tapi bukan soal berbeza akidah. Tapi kalau sampai jadi macam di SIK, ada orang yang bergelar ketua pemuda daripada SIK, PAS lah, senang saya sebutkan, buat sehingga sampai sanggup untuk mengatakan siapa yang pangkah PAS masuk syurga, yang pangkah Barisan Nasional, yang pangkah PH dan sebagainya ni masuk neraka. Jadi kalau inilah yang hak menjadi penentuan kepada kita, saya ingat Dr. Mujahid pun sangat terkesan dengan pengalaman yang telah pun dilalui terdahulu semasa dalam PAS. Kemudian apabila keluar daripada PAS, saya masih ingat lagi saya berada atas kerusi sebagai menteri menjawab soalan di parlimen. Soalan yang Dr. Mujahid tanyakan pada waktu tu, sebab waktu tu beliau mana? Dia tanyakan kepada saya, tu apa pandangan terhadap hadis Nabi yang mengatakan yadullah fawqa jamaah, tangan kekuasaan dan juga rahmat kasih sayang Allah tu dia berada di atas orang yang berada dalam jemaah. Adakah maksud jemaah itu nak ditafsirkan kepada jemaah parti politik ataupun jemaah yang dimaksudkan bagaimana? Ingat lagi tu. Saya masih ingat soalan tersebut. Kerana pada waktu tersebut apabila amanah berada di luar daripada PAS, amanah sudah dilihat bahawa parti yang keluar daripada jemaah dan dihukumkan supaya dengan jemaah itu tidak akan mendapat rahmat Tuhan, tidak akan mendapat pertolongan Tuhan, dan jemaah yang dimasukkan ialah parti. Sedangkan yang dimaksudkan oleh hadis tersebut adalah berbeza. Dan pada waktu tersebut saya mengambil jalur yang sangat neutral, sebab kita melihat bahawa fabima rahmatin minallahi lintalahum, dakwah ini ialah kalau Nabi kasar, kalau Nabi tu keras, kalau Nabi tu menghukum semuanya sekali, kita ni disebutkan bahawa kita adalah juru dakwah, juru penyampai, laisal qudah, kita bukan ni penghukum. Tapi pendekatan yang kita bawa pada hari ini adalah sebagai penghukum, dan inilah yang boleh menyebabkan Melayu akan pecah, Melayu akan rosak. Kenapa tidak kita boleh saling menghormati? Ambil contoh yang mudah tadi, beliau sebagai kerajaan, saya ingat kalau dia panggil pada waktu tersebut nak serah menyerah, saya kata ambil lah sendiri dah, kerajaan pada ambil dah, apa serah-serah lagi dah, carilah file sendiri. Saya juga mengambil jalan menghormati seorang menteri yang menjemput untuk serah menyerah, walaupun pada waktu itu dengan penuh gundah gulana kita pergi dalam keadaan kekalahan. Kan? Dengan timbalan sekali. Dengan timbalan sekali pergi Datuk Ashraf. So maknanya kalau jalur ini kita dapat ambil, inilah ruang dakwah untuk mengangkat dan juga untuk memartabatkan Melayu Islam yang ada di negara Malaysia. Terima kasih, Prof. Baik, YB Senator, itulah yang menjadi polemik dalam masyarakat kita pada hari ini. Setiap kali ada pilihan raya, maka kita akan, perbezaan itu akan menjadi semakin tajam, dan dia menjadi semakin parah apabila dibuat di atas platform agama. Jadi pengalaman YB Senator sendirilah, pernah duduk dalam PAS, sekarang duduk dalam Parti Amanah sebagai Naib Presiden. Apa yang YB Senator boleh ulas berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita sebut tadi? Silakan. Terima kasih kepada pengacara Datuk Dr. dan juga sahabat saya, kekanda saya lah, Datuk Seri Dr. Jamil Khair, yang saya terharu kerana masih mengingati momen-momen yang begitu penting walaupun ia sudah berlalu hampir 5-6 tahun, tapi momen-momen itulah yang sebenarnya memberikan gambaran. Patutnya begitulah sepatutnya kan. Tapi yang kita sedang bincang sekarang ni ialah isu yang menyebabkan apa kita kata guna agama, walhal benda itu politik, tapi dia guna agama, itu yang kita kata tunggang agama, walhal benda itu benda politik, itu pandangan politik, itu pandangan orang kata tak ada kena-mengena dengan akidah pun. Tapi oleh kerana dia telah menjadikan bahawa dia adalah Islam, Islam adalah dia, maka menyanggah dia itu bermakna menyanggah Islam. Ini pahaman sesat ni, ya. Dan saya rasa saya boleh bercakap, saya ada local standby bercakap benda itu sebab saya datang daripada parti itu dan saya terbentuk dalam parti itu. Walaupun setahu saya, bila saya menyertai PAS sejak daripada sekolah lagi, dengan maksud saya, arwah ayahanda saya adalah bekas mantan Presiden PAS dan juga Mursyidul Ampas. Tapi setahu saya zaman itu tak berlaku begitulah tu Seri. Tak ada. Masa arwah ayah, masa Ustaz Fadil, tak ada sampai tahap begini.
malah mereka menegur. Saya masih ingat lagi ketika berlakunya isu kafir mengkafir yang begitu dahsyat sekali di Terengganu, Kelantan. Waktu itu ayah saya sebagai presiden parti, dia kata ini tidak mewakili PAS. PAS bukan begitu. PAS mengambil sikap menghormati undang-undang dan juga kita mengikut cara Islam tu. Okey. Tapi bila lepas tu, Ustaz Fadil pun kejap lepas tu meninggal. Bila datang kepimpinan seterusnya, dan oleh kerana kita masih ingat antara ucapan Presiden PAS yang masih ada hari ini di Banggul Prada yang menyebut tentang apa yang dinamakan sebagai amanat Haji Hadi, hingga ke saat ini tidak ditarik balik. Dan itulah hari ini yang membentuk pemikiran di kalangan orang-orang muda dalam PAS yang menganggap begitu, bahawa Islam itu dia itu Islam, orang lain cakap Islam tidak mewakili Islam. Ini sangat bahaya yang saya pernah titipkan dalam beberapa penulisan dan buku-buku yang saya tulis. Antaranya saya menganggap mereka ini adalah khawarij moden. Pada zaman dulu kan ada khawarij. Khawarij ni semua orang tak betul. Mailah Sayyidina Ali berhujah dengan dia apa semua, sehingga Sayyidina Ali kata apa? Al-haqqu ridu bihal batil. Engkau cakap tu betul, tapi engkau punya tujuan tu sesat, tak betul. Bermakna saya menganggap ini adalah munculnya kelompok khawarij moden hari ini, dan PAS adalah khawarij moden yang sangat membahaya, because dia tidak mempunyai satu pemikiran yang melihat negara dalam konteks yang realiti. Apa isu dia? Contoh, saya bagi contoh baru aja ni, saya terpaksa menjawab Datuk Seri walaupun saya tak suka sangat nak berlawan dengan benda-benda ini, tapi saya merasakan tanggungjawab saya untuk membetulkan naratif. Ketika dia menyatakan nombor satu, baru ni dia buat kenyataan dalam tulisan dia, dia kata Malaysia ni bahaya sebab dikuasai oleh orang bukan Islam dan mereka ni bahaya. Secara umum begitu, tak ada bukti, tak ada apa. Mana kerajaan sekarang dalam keadaan bahaya. Yang kedua, yang ada orang Islam ni hari ni mereka tak ada akidah, mereka tak beriman, mereka tidak berakhlak. Bagi saya, kalau saya tengok kenyataan ini sangat bahaya ni. Maka di situ kita melihat bahawa pemikiran PAS yang dibawa oleh pemikiran presidennya itu, nombor satu, dia seolah dia ini terpisah daripada realiti. Contohnya, kalau dia cakap begitu, macam mana dia boleh duduk dalam sebuah negara yang berbagai kaum? Apakah semua orang bukan Islam tu jahat? Nak buat kata jahat, mesti ada bukti. Apa yang ancam di mana? Sebab ini bahaya. Dia pukul rata saja. Dan kalau kita kembali balik kepada Islam pun, dari sudut syariat pun, kita dilarang untuk menghukum orang secara umum begitu, hatta kepada bukan Islam. La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin, dalam surah Al-Mumtahanah. Tidak ada halangan untuk kamu berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangi kamu, mereka yang tidak menghalau kamu keluar. Untuk buat baik apa? Buat adil kepada mereka. Jadi di sini kita rasa macam PAS ni tak ada dalam kepala dia apa yang dinamakan sebagai fiqh muwatanah ataupun kerangka kenegaraan tu di mana. Warga negara tu you nak tahu mana. You bayang kalau dia jadi kerajaan macam mana. Okey. Kemudian dia mengatakan semua orang yang tidak sokong dia, oh tak ada akidah. Ini sudah masuk takfir. Ini adalah sedang mengkafirkan orang. Sedangkan benda itu kita dah lalui sejak tahun 80-an dan sekarang berulang balik. Jadi bagi saya, kita terpaksa dalam naratif Islam yang rahmah, Islam yang wasati, Islam yang madani, kita kena menjelaskan kepada rakyat, jangan terpengaruh. Sebab bagi saya, isunya bukan soal PAS itu kalau dia jadi kerajaan atau dia tidak jadi kerajaan, tapi pemikirannya itu sangat bahaya. Dan ini diwakili oleh yang atas, bukan yang bawah-bawah. Jadi sebab itu saya menyatakan masa kami dalam PAS, kami menyanggah pemikiran-pemikiran ini. Sebab itu mereka panggil kami dalam PAS dulu Jebon lah, Anwariyun lah, kan, dia panggil kami Erdogan lah. Inilah sebab menegur, ini tak betul, ini bukan cara dia bukan begini. Dan kita berhujah pula ada asas-asas ilmiah, bukan emosi. Ada hujah-hujah ilmiah, ada hujah-hujah syaraknya. Maka sebab itulah, maka ketika itu kami dilihat sebagai pengacau dan sebagainya, maka ditendang keluar lah dalam satu perancangan yang sangat dahsyat lah. Jadi itu cerita dia. Jadi oleh kerana kita buat kemudian Parti Amanah, Datuk Seri pun ada dalam Dewan, pemikiran kita itu lebih melihat secara lebih open,
kita merasakan bahawa Malaysia sebuah negara yang berbagai majmuk yang kita kena hormati asas-asasnya tanpa kita terpaksa mencairkan prinsip syariat kita. Jadi seolah macam kita bercakap ni, macam saya dengan Datuk Seri ni, macam ini golongan yang tak pertahan Islam, seolah begitu. Jadi yang pertahan Islam apa? Yang mengatakan orang yang bukan Islam semua jahat, yang kata orang yang tak sokong dia semua kafir. Itu yang Islam yang kamu mahu ya. Yang kami hidup bercakap negara kena jaga keamanan, kena hormat pelbagai kaum, kita tak boleh nak hukum orang. Ini tak cukup Islam. Jadi impact dia sangat besar, bukan saja kepada pemikiran tapi kepada maksud Islam itu telah dirosakkan sebegitu rupa, dan kita amat khawatir dalam suasana kepelbagaian kaum ini rapuh kalau tidak dijaga dan dikawal, maka takut ia menjadi satu kebencian kaum agama yang kita cuba elak. Baik, Datuk Seri, kita berada